Muawiyah dan kakaknya masuk Islam awal, tapi bapa dia iaitu Abu Sufyan main sponsor perang Islam 20 tahun. Bukan saja itu, ibunya Hindun yang makan iaitu hati Hamzah bin Abdul Muttalib, pakcik Nabi dalam peperangan Uhud. Ini kita cerita. Ramai sahabat-sahabat Nabi yang muda-muda, syabab, masuk Islam awal kan. Tapi bapa bukan saja tak masuk Islam, perang. Termasuk satu kisah yang sungguh menyedihkan. Saya ceritakan Abu Ubaidah Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah, di antara 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. 4 khalifah Nabi, kemudian yang 6 Nabi sebut. Selain pada Sa'ad bin Abi Waqqas, termasuk juga Abdurrahman bin Auf yang Nabi cerita dengannya ini, Abu Ubaidah ataupun Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah. Ini orang lagi masuk Islam awal. Bapa dia bukan saja perang Islam, malah di dalam peperangan Badar dia one-to-one dengan bapa dia, betul? Perang Badar ni perang 69. Dia bukan keluarga 69, perang 69. Nabi lawan dengan pakciknya Al-Abbas bin Abdul Muttalib, betul? Nabi perang Badar. Bukan saja itu, menantu Nabi, betul? Abul As bin Ar-Rabi', suami kepada Zainab, Kak Long. Anak Nabi yang tua tu nama Zainab, suaminya Abul As bin Ar-Rabi'. Nikah di Mekah. Apabila Nabi menyampaikan Islam, Nabi Islamkan anaknya Zainab, tapi suami Zainab tak nak Islam lagi. Tak. Nah, ini hukum Islam belum lagi sempurna dalam bab nikah kahwin. Kalau kita belajar bab nikah kahwin macam-macam. Mula-mula bukan saja boleh kahwin dengan orang kafir, boleh poligami adik-beradik, boleh poligami dengan macam-macam. Sekedar cerita. Di antara dalam peperangan Badar, peperangan pertama, Nabi berhadapan bukan saja dengan pakciknya, dengan menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muawiyah berhadapan dengan bapa dia, Abi Sufyan. Abdullah bin Amr, Abdullah berhadapan dengan bapa dia, Amr bin Al-Aus. Termasuk juga Abu Ubaidah ataupun Amir bin Abdullah berhadapan dengan Abdullah bin Al-Jarrah. Bahkan dalam peperangan Badar kemarin saya ceritakan, Abdullah bin Al-Jarrah ni berentak dengan anaknya Amir ataupun Abu Ubaidah. Dan yang sedih kita baca kemarin, bukan saja one-to-one, yang membunuh Abdullah bin Al-Jarrah adalah anaknya sendiri Amir ataupun Abu Ubaidah dalam peperangan Badar. Kita baca sejarah, bukan anak-anak disuruh bunuh bapa, bukan, main-main. Tadi kita dah pekik, kena hormat. Kata Nabi, kalau boleh sembah sesama manusia, anak-anak wajib sembah ayah dan ibu, wajib sembah. Begitu, oleh kerana tak boleh sembah sesama manusia dalam Islam, ya kan? Itu namanya syirik. Maka kata Allah, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Selepas menyembah Allah, mak bapak kita kena buat baik. Itu dalam surah Luqman tu dia ceritakan, dia tak? Selepas Allah SWT ceritakan yang pertama, tak boleh syirik. Disebutkan walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah. Disuruh kita bercerita tentang bagaimana Luqman mendidik anaknya. Pertama kena syukur kepada Allah SWT. Dan antara yang disuruh, wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sebut itu. Disebutkan yang pertama sekali yang disuruh, jangan kita melakukan syirik. Inna syirka la zulmun azim. Artinya kita disuruh iaitu melaksanakan hak Allah SWT. Menyembah Allah, jangan melakukan syirik. Nah, selepas itu kalau anda lihat apa Luqman mendidik anaknya, disuruh berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi kita dah sebut banyak kali supaya kita kena beri hak orang tua, ayah dan ibu kita. Beruntung siapa-siapa yang datang kalau masih lagi ayah dan ibu mereka hidup. Sangat beruntung. Peluang untuk anda dapat pahala ni terlalu banyak. Terlalu banyak. Setiap yang anda buat untuk ayah dan ibu anda itu pahalanya tak terhitung. Tapi siapa-siapa yang ayah dan ibu mereka telah diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menurut sunnah Nabi mereka masih lagi boleh berbakti dengan menyambung silaturahmi ayah dan ibu kita, menjaga bagaimana mereka baik dengan teman mereka, saudara mereka. Dan paling tidak pun kita boleh mendoakan kepada ayah dan ibu kita. Tapi sejarah membuktikan kepada kita ada seorang anak yang dia mempertahankan akidahnya. Kerana bapaknya tidak Islam dan bapak dia nak bunuh dia, maka dia mempertahankan ini akidahnya. Dia terpaksa membunuh ayahnya. Kerana itu Allah SWT angkat darjatnya sehingga Allah ceritakan dalam surah Al-Mujadalah yang saya sebutkan. Ini kita dah cerita panjang lebar.
Maka itu alhamdulillah, hari ini kita kena bersyukur banyak-banyak. Sahabat-sahabat Nabi ni masuk Islam, bukan saja bapa tak Islam, bapa perang, ini mereka. Bayangkan, kita hari ini lahir daripada perut ibu yang solehah. Bukan saja Islam, ibu kita ni orang Islam dan ibu yang baik. Bapa kita Islam dan mencari nafkah yang halal. Sangatlah beruntung kita hari ini, tak? Maka itu kita kena beri hak mereka, laksanakan apa yang diajarkan dalam agama. Satu ujian yang sangat berat kalau hari ini kita misal kata, ialah, maaf sebentar, dek. Alhamdulillah hari ini kita beruntung besar sekiranya kita nak bandingkan kita dengan para sahabat. Mereka ni masuk Islam sembunyi-sembunyi. Bapa marah, malah bapa nak bunuh. Tapi kita hari ini bapa Islam dan bapa ajar kita tentang agama Islam, supaya kita kena beri hak orang tua kita. Di antara ujian yang sangat berat apabila kita berhadapan dengan ayah dan ibu kita yang kafir, kalau adalah di sini yang hadir, itu ujian yang sangat berat. Hari ini kita tak pernah kena jentik pun. Maka hari ini kita kena bersyukur banyak-banyak, dan mudah-mudahan kita dapat balas jasa baik ayah dan ibu kita, kerana mereka telah berjasa betul dengan kita. Saya nak ambilkan kesempatan apabila membaca sejarah ini. Apabila kita baca sejarah yang ini, Abdullah bin Amr bin Al-Aus, bapaknya bukan saja ini Tok Duku, Tok Demang, orang-orang yang hebat di kalangan orang-orang Quraisy. Bahkan hebatnya bapak dia sampai menjadi dalang, wakil yang dihantar oleh orang Quraisy ke Habasyah, supaya menghasut Raja Habasyah jangan menerima orang Islam yang berhijrah ke Habasyah. Anda bayangkan macam gitu. Tapi seperti mana Abu Sufyan, ya tak, masuk Islam dengan isterinya Hindun pada tahun 8 Hijrah, penaklukan kota Mekah, sampai Nabi berikan penghormatan. Nabi ni bijak di waktu penaklukan kota Mekah ni, peperangan tanpa lawan. Nabi dapat masuk Mekah ni tanpa angkat senjata. Allah tak izinkan peperangan berlaku di tanah haram. Islam masuk dalam kota Mekah tadi tanpa apa pun yang ini senjata diangkat. Bahasa kita kira menang walk over, senang cerita. Macam gitu. Dan Nabi dapat tahu, bukan saja yang ini Abu Sufyan masuk Islam, Hindun masuk Islam, malah Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam bin Al-Khuwailid. Hakim bin Hizam bin Khuwailid. Anda bila dengar Khuwailid ni nama siapa, agak-agak orang perempuan biasa dia tak nak hafal nama isteri Nabi. Sanul Bari ni boleh hafal. Isteri Nabi nombor 1 Khadijah, nombor 2 ini Saudah, nombor 3 Aisyah, nombor 4 Hafsah, nombor 5 disebut sebagai ini Zainab binti Huzaimah, nombor 6 Ummu Salamah, nombor 7 Zainab binti Jasi. Orang perempuan tak hafal. Orang perempuan dia memang isteri Nabi ni dia tak minat pun hafal. Bab madu apa nak hafal. Alergi macam kata-kata tak boleh. Tak boleh hafal. Isteri Nabi yang pertama ni ada Khadijah binti Khuwailid, seorang Arab yang bernama Hakim bin Hizam bin Khuwailid. Berarti orang ini adalah anak saudara kepada isteri Nabi yang pertama. Kalau anda baca sejarah beliau ni orang yang ternama di kalangan Bani Asadi di Mekah, Quraisy yang bangsawan. Khadijah isteri Nabi ni daripada orang bangsawan, kerana Khuwailid ni bapa dia di antara bangsawan yang hebat. Dan Hakim bin Hizam di antara peniaga-peniaga yang hebat, orang yang bukan tadi dikatakan dermawan, hartawan, orang hebat. Dialah yang membeli Zaid bin Harisah di pasar. Zaid bin Harisah ni asalnya orang daripada luar negeri, kena kidnap dengan lanun, kemudian dijual di pasar di Mekah, kemudian dibeli beberapa hamba sahaya oleh Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ni orang tua, tapi dia anak saudara kepada isteri Nabi Khadijah. Dia beli beberapa hamba saya. Yang satu dia rasa berkenan, iaitu Zaid bin Harisah, dia hadiahkan kepada makciknya Khadijah. Kemudian jadilah anak angkat Nabi SAW. Hakim bin Hizam juga orang yang macam gitu. Umurnya 120 tahun ketika dia wafat, tapi 70 lebih tahun baru masuk Islam umurnya, waktu penaklukan kota Mekah.
Apabila penalukan kota Mekah, Nabi berikan penghormatan. Kata Nabi, hari ini siapa yang bersyahadah la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia selamat. Siapa-siapa yang duduk di dalam rumah Abi Sufyan, dia selamat. Siapa yang duduk di dalam rumah Hakim bin Hizam, maka dia selamat. Nabi berikan penghormatan, ya tak? Nabi buat benda ni, ya tak? Dan kita baca sejarah Abdullah bin Amr bin Al-As, orang yang lebih awal masuk Islam daripada bapaknya. Bapaknya Abdullah, bapaknya Amr bin Al-As masuk Islam sebelum penalukan kota Mekah beberapa bulan. Dia lebih awal sedikit. Artinya dia lebih awal daripada Abu Sufyan. Ini kita dah cerita panjang lebar. Yang kita dah sebutkan, Abdullah bin Amr ini kemarin kita cerita di antara sahabat Nabi yang abid Allah. Kita dah cerita. Dan inilah hadis yang nak dibincangkan. Yang kemarin saya sebutkan kepada para jemaah, beliau adalah Abi Muhammad ataupun Abdullah bin Amr bin Al-As, wafat pada tahun 65 Hijrah, dalam usia lebih kurang 77 tahun. Yang diceritakan dalam hadis ini, tolong rujuk hadis yang ke-9, tolong rujuk, ataupun 150. Kita sudah pernah ceritakan hadis ini, tapi kali ini kita bawakan, pengarang bawakan 4 hadis dijadikan satu untuk menjadikan dalil kepada kita beberapa perkara yang tersilap dilakukan oleh Abdullah bin Amr. Dia ada kaitan dengan 3 pemuda yang bertemu dengan isteri-isteri Nabi. Ini cerita yang paling masyhur, kemarin kita dah bawakan. 3 pemuda jumpa isteri Nabi, mereka tanya, wahai isteri-isteri Nabi, tahukah kamu apakah ibadah yang Nabi sembunyikan? Kerana kita hanya bertemu dengan Nabi di masjid, Nabi hanya melakukan solat sebagai imam, solat-solat maktubah. Maka isteri-isteri Nabi mengatakan, Nabi solat malam 11 rakaat. Solat Nabi panjang, kau jangan cerita, ya tak? Nabi puasa Senin Khamis 13, 14, 15, atau satu hari puasa, satu berbuka, kan? Nabi mendatangi isterinya. Dan kemudian mereka tu buat yang ini ketetapan. Ada yang tidak mau tidur lagi, ada yang tidak mau berbuka lagi, ada yang tidak mau kahwin. Itu cerita 3 pemuda. Ada kaitan dengan hadis ini. Tapi kalau kita bawa cerita-cerita ini, kita akan lihat bahawa dia lebih detail. Asal ceritanya ada kaitan dengan bapak dia. Bapa kepada Abdullah bin Amr ini, bapa dia Amr bin Al-As ini masuk Islam pada awal tahun 8 Hijrah. Nabi berdakwah di Mekah 13 tahun. Anaknya Abdullah ni, Abdullah masuk Islam awal di peringkat di Mekah. Bapa dia masuk Islam di peringkat di Madinah. Yang mana Nabi sudah duduk di Madinah selama 8 tahun, 8 Hijrah. Artinya anak ni memang daripada awal Islam, hafal Quran, dia tahu agama. Duduk di Madinah dengan Nabi saja 8 tahun, orang yang alim. Bapa dia masuk tahun 8 Hijrah, penalukan kota Mekah. Bila Nabi nak balik di Madinah, bapa dia ikut. Dan apabila sampai di Madinah, bapa dia tak ada rumah lagi nak tinggal. Tinggallah rumah anak. Itu kemarin saya cerita, rumah Abdullah. Yang saya cerita, siang hari ingat ajak sama-sama berbual ke, makan sama-sama siang hari, kan? Tak ada peluang. Anak ni puasa, macam Abu Darda lah, puasa. Dia belikan bapak dia nasi bungkus saja. Nasi ambeng ke apa, tak kisah kasih. Bapak dia makan seorang-seorang, dia tengok televisyen. Dia relax kat tepi baca Quran. Malam hari bapak ni, okey, lepas buka ada peluang lah kita tengok wrestling sama-sama. Tengok televisyen tak? Tak, baca Quran aja. Bapak duduk sendiri diam-diam. Malam hari lagi ingatkan, dah habis tengok, dah habis baca Quran, rupanya solat terus. Ini saya cerita. Bapa dia terasa aneh, ya tak? Apakah ini Islam? Sampai anak ni tak berbual dengan bapa. Bapa dia baru-baru Islam, mungkin nak belajar dengan anak yang sudah masuk Islam lama. Tapi rupa-rupa tak kena gaya. Bapa dia mengadu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang panjang, anda tolong rujuk. Tak larat baca. Apabila bapa dia jumpa dengan Nabi mengadu, Nabi nak confirm, Nabi tanya kepada Abdullah, tolong rujuk hadis ni, awal hadis. Dia ceritakan begini. Ukhbira Nabi sallallahu alaihi wasallam anni aqulu wallahi la asumanna nahara wa la akumanna al-lail ma syi'tu. Bahasa saya, Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahu, nampak tak? Artinya yang beritahu ni bapa dia. Bapa kepada Abdullah mengadu kepada Nabi tentang apa yang diceritakan oleh anaknya tadi. Anak dia siang hari puasa, malam hari baca Quran saja dan solat saja. Dan bila bapak dia tanya, anak dia cakap macam itulah, aku dah bersumpah, yang aku ni siang hari nak puasa terus, malam hari nak baca Quran, nak solat terus, macam gitu. Ini yang disebutkan. Jadi dikatakan ukhbiran Nabi, Nabi diberitahu, maksudnya bapaknya yang beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
yang mana Nabi dia beritahu, saya, yakni Abdullah berkata, demi